Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan, menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan. Dahlan Zainuddin, superstar Malaysia. Apabila mendengar sahaja lagu ini, pasti ramai orang akan terus mengingati nama penyanyi ini, iaitu Dahlan Zainuddin. Namun, tidak ramai yang tahu nama sebenar penyanyi ini, iaitu Delingki Manuel Muhammad Dahlan Zainuddin. Menurut wartawan Adam Saleh, dalam tulisannya Rahsia Seorang Biduan, nyanyi terapi Delingki Manuel menyatakan nama ini telah diberikan oleh bapa angkat Dahlan, iaitu Brand. Dahlan Zainuddin dilahirkan pada 2 April 1941 di Ipoh, Perak. Ketika usianya 6 tahun, bapaknya telah membawanya ke Teluk Kurau, Singapura. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris Teluk Kurau sebelum kembali ke Kuala Lumpur ketika masih remaja. Semasa menjadi artis rakaman pada ketika dulu, apabila berada di atas pentas, namanya akan dieja sebagai Dalan. Namun, orang yang rapat dengannya lebih gemar memanggilnya Del. Nyata singkatan nama Del daripada Delingki itu diguna pakai hingga mencipta popularitinya tersendiri di bidang seni. Beliau yang memulakan kerjanya dalam bidang nyanyian ini bermula sebagai penyanyi kontrak di Hotel Federal Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau telah memasuki pertandingan bintang RTM pada tahun 1974. Namun, beliau gagal ke peringkat akhir dan mencuba nasib pada tahun berikutnya serta layak ke peringkat akhir. Pada tahun itu, beliau telah dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori persembahan terbaik 1975. Beliau yang terkenal dengan lagu Kisah Seorang Biduan nyanyian asal Sam Bimbo nyata membawa tuah kepada dirinya, hingga produser Sabah filem Dedi M. Borhan telah tertarik menggunakan judul lagu itu untuk sebuah filem syarikatnya. Dalam filem itu, Dahlan telah diberikan watak utama sebagai seorang penyanyi dari kampung lakonan bersama Gaya Zakri, Jeffrey Dean, Bob Mustafa, Dian P. Ramlee, Yusof Latif dan Datuk Yahya Sulong pada tahun 1979. Namun, tidak ramai yang tahu bahawa Datuk Rahim Razali terlebih dahulu berminat menggunakan judul lagu itu sebagai filem arahan pertamanya. Bagaimanapun, M. Borhan lebih pantas memilih judul lagu ini untuk digunakan dalam filem keluaran syarikatnya. Beliau yang digelar superstar pada ketika dahulu menyatakan gelaran ini diperolehinya daripada wartawan hiburan majalah Varia Pop. Ekoran kejayaannya mencipta sejarah sebagai penyanyi tempatan pertama yang mendapat peluang mengadakan konsert di Stadium Negara pada tahun 1978. Persembahannya ketika itu telah mendapat sambutan yang hebat daripada peminat yang begitu teruja dengan popularitinya ketika itu. Pada waktu itu, bukan mudah untuk seorang artis tempatan beraksi di Stadium Negara. Hal ini kerana ianya sering dimonopoli oleh artis barat. Tetapi Dahlan berjaya memecahkan rekod ini dan mengangkat maruah penyanyi tempatan, sejajar dengan imej superstarnya ketika itu. Memiliki keterampilan yang menarik, beliau juga pernah menjadi hos program televisyen popular iaitu Hiburan Minggu Ini HMI sekitar 1970-an. Ketika popularitinya memuncak pada era tahun 70-an dahulu, setiap kali kemunculannya di kaca televisyen sangat dinanti-nantikan penonton. Ditambah lagi dengan sikapnya ramah dan mudah mesra membuatkan beliau disenangi semua pihak.
Selain menjadikan bidang nyanyian ini sebagai sumber pendapatannya, beliau merupakan seorang pekerja tetap dengan jawatan pengurus pengiklanan The New Straits Times Press and Berhad NSTP pada 1980-an. Ketika sekitar tahun 70-an dan 80-an, beliau banyak terbabit dalam pelbagai kerja amal seperti mengadakan persembahan kutipan untuk pelawak AK Jailani, selain menjayakan perlawanan bola sepak anjuran seniman. Beliau juga sangat aktif dalam kelab sukan dan pernah menjadi pengurus pasukan hoki NSTP pada 1986. Selepas meninggalkan NSTP, beliau mula menyertai syarikat rakaman NSR dan Sony Music Entertainment. Beliau dilihat sangat bekerja keras dalam mencari rezeki untuk keluarganya, sehinggalah pada ketika itu beliau telah diuji dengan ujian getir apabila anak ketiganya, Muhammad Akasha Iman, disahkan menghidap leukemia. Tiada siapa yang boleh menolak ketentuan takdir kerana Iman akhirnya dijemput ilahi pada usia 13 tahun dan Dahlan redha dengan apa yang berlaku. Dahlan telah mendirikan rumah tangga dengan penyanyi Eva Rizan pada 1977 dan dikurniakan 4 orang anak iaitu Natasha Ida, 40, Muhammad Daniel, 35, Muhammad Akasha Iman dan Nur Atinia Ines, 24. Seiring dengan perkembangan semasa, beliau telah aktif meneruskan kerjayanya dalam bidang nyanyian sehinggalah pada tahun 2014. Jasanya dalam bidang hiburan mendapat penghargaan daripada Sultan Pahang apabila dianugerahkan Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk sempena ulang tahun keputeraan Sultan Pahang ketika itu, almarhum Sultan Ahmad Shah. Beliau menyatakan kesyukurannya apabila diberikan anugerah ini. Menurut sumber BH Online, Dahlan sewaktu dihubungi menyatakan beliau tidak menyangka akan menerima anugerah berkenaan. Kawan seperjuangan saya yang lain sudah menerima pangkat ini. Biar saya menerimanya lambat, saya tetap bersyukur. Terima kasih kepada yang memberi dan mengingati saya, katanya. Mengakui kekok dengan gelaran itu, beliau tidak kisah juga ada yang memanggilnya dengan panggilan nama seharian. Kalau ada yang panggil saya abang, pakcik atau Del, lah mahupun Dahlan, sekalipun saya okey. Tetapi saya terima gelaran Datuk ini dengan hati yang lapang. Pemberian pangkat ini sebagai ganjaran di atas yang saya lakukan selama ini di arena seni. Pada awal bulan Julai 2016, Dahlan telah diserang angin ahmar ketika berada di Kangar Perlis dan dikejarkan ke Hospital Tunku Fauziah. Dia kemudian dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan dan keadaan kesihatannya beransur pulih. Malah, dia juga mampu kembali menyanyi biarpun nyanyiannya tidak selancar dulu. Bagaimanapun, tiada siapa yang mampu menolak takdir. Tidak lama selepas itu, Dahlan telah dikejarkan ke Hospital Selayang selepas diserang angin ahmar buat kali kedua. Selepas 4 hari koma, beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir pada 28 Mei 2019 ketika usia 78 tahun di Hospital Selayang pada jam 9.48 malam. Menurut isterinya Datin Eva Rizan memberitahu, beliau dan anak-anak berada di sisi Allahyarham sehingga detik terakhir. Allahyarham pergi di hadapan saya dan anak-anak. Menurut isterinya, arwah masih berpuasa biarpun berdepan dengan masalah kesihatan sepanjang Ramadan. Allahyarham bangun setiap hari untuk bersahur bersama keluarga sebelum diserang penyakit angin ahmar. Biarpun Allahyarham tidak dapat menyempurnakan ibadah puasa kerana masalah kesihatan, namun dia masih berusaha untuk bangun bersahur. Selain anak dan isterinya, teman rapat Allahyarham seperti pengerusi Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YKAT, Datuk DJ Dev turut berada di hospital.
Datuk DJ Dev berkata kenangan bekerja dengan Allahyarham Dahlan merupakan pengalaman yang cukup indah dan masih segar dalam ingatannya. Katanya penyanyi yang popular dengan lagu Kisah Seorang Biduan itu banyak menabur bakti dalam industri seni tanah air. Satu kehilangan besar kerana sebagai seorang penyanyi arwah telah banyak berjasa untuk hidupkan dunia seni suara. Malam tadi saya bersama di hospital dan kita hanya boleh berdoa semoga rohnya dicucuri rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Dev, sepanjang hayat Dahlan, Allahyarham tidak pernah bermasam muka dengan mana-mana pihak selain seorang yang mementingkan penjagaan kesihatan. Dia ini ahli sukan, main bola sepak dan selalu menjaga kesihatannya. Tetapi apabila ajal sampai, siapa kita untuk halang, dan saya rasa kehilangan seorang rakan karib, katanya. Sementara itu, vokalis kumpulan Spring, Amin berkata sebagai artis senior Allahyarham banyak membantu dan mencurah ilmu kepada artis-artis baharu. Saya mengenali arwah sejak zaman kanak-kanak lagi, di mana lagu beliau antara lagu yang digunakan untuk belajar menyanyi dan bermain alat muzik seperti Kisah Seorang Biduan. Namun, begitu kenangan yang paling jelas sekali yang bermain di fikiran saya adalah apabila saya pernah bekerja di bawah arwah. Masa itu, Datuk Dahlan bekerja dengan syarikat Sony Music sebagai pengurus dan saya adalah artis yang bernaung di bawah syarikat tersebut. Hampir 5 tahun banyak masa bersama Allahyarham kerana kami membuat program promosi album dan persembahan-persembahan pentas, katanya. Jenazah Allahyarham telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pada 29 Mei 2019. Lebih 100 orang terdiri daripada karyawan seni dan rakan-rakan seperjuangan Allahyarham hadir mengiringi jenazah ke Tanah Perkuburan. Antaranya sastrawan negara Datuk Seri A. Samad Said, pengarah A. Asian Berhad, Datuk Aziz Bakar, penerbit filem, Datuk Yusof Haslam dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyatakan Allahyarham Dahlan seorang yang baik dan terkenal dengan sifatnya yang merendah diri. Beliau juga banyak memberikan contoh kepada masyarakat untuk diteladani. Saya harap penggiat seni tempatan lain akan mencontohi kebaikannya untuk terus menaikkan karya seni titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullahri Ayatul Al-Mustafa Billah Shah. Baginda yang mencemar duli bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin turut mengerjakan solat jenazah di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar kira-kira jam 9.30 pagi. Menyifatkan pemergian penyanyi lagu Kisah Seorang Biduan itu sebagai kehilangan besar kepada industri hiburan negara, baginda bertitah turut meminati lagu nyanyian Dahlan. Saya sudah lama mengenalinya iaitu sejak zaman muda lagi. Secara peribadinya, saya amat meminati lagu dendangannya, terutama Kisah Seorang Biduan. Lagu itu cerminan bagaimana seorang anak desa yang merantau ke bandar untuk mencari rezeki titahnya. Semoga rohnya ditempatkan bersama para solihin. Al-Fatihah. Oh, Tuhan pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar keagungan dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Takkanlah kau lakukan waktu lalu sendiri.
ibumu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Lagu-lagu sedih berkata ibumu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu.